Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar semua? InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran ke-9 ayat kefahaman yang bertajuk ihsan terhadap ibu bapa. Baiklah, kita akan pergi kepada ayat 14 dan 15 surah Luqman. Ustazah akan bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Baiklah, berdasarkan dua ayat yang dibaca tadi, ayuh kita lihat apa intisari daripada kedua-dua ayat tersebut. Okay. Allah menjelaskan mengenai nasihat Luqman kepada anak lelakinya supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap anak wajib melayani kedua-dua ibu bapanya dengan cara yang baik supaya menjaga hak mereka dan bagi membalas jasa dan kebaikan mereka. Walau bagaimanapun, mentaati perintah kedua-dua ibu bapa terhadap perkara syirik adalah dilarang dalam apa jua bentuk sekalipun. Namun demikian, janganlah memutuskan hubungan dengan mereka atau tidak menghormati mereka. Tetaplah berbakti kepada kedua-duanya selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Baiklah murid-murid sekalian, kita akan pergi kepada hak dan kewajipan anak terhadap ibu bapa. Yang pertama, taat. Mentaati kedua-dua ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, di mana kita perlulah taat kepada kedua ibu bapa, melainkan jika kedua ibu bapa kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang syirik kepada Allah, maka jangan kita taat. Yang kedua, khidmat. Berkhidmat dan menjaga mereka lebih-lebih lagi ketika mereka sakit dan berusia. Yang ketiga, wasiat. Melaksanakan wasiat selepas kematian mereka. Sebagai anak, selepas kita kematian ibu bapa, mestilah ibu bapa kita ada berwasiat, maka kita kena laksanakan, kena tunaikan wasiat yang telah diamanahkan. Yang keempat, hak kita kepada ibu bapa juga adalah berdoa, iaitu mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana selepas kita solat, kita perlulah sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa
Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Itu doa yang biasa kita amalkan untuk mendoakan kedua ibu bapa kita. Baiklah, kita akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu cara-cara berbuat baik kepada ibu bapa. Antaranya, sentiasa menziarahi mereka sekiranya tinggal berasingan dengan mereka. Yang kedua, sentiasa berhubung dan bertanya khabar mereka melalui teknologi terkini seperti panggilan video dan sebagainya. Yang ketiga, merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka dan melayani mereka dengan penuh mesra serta lemah lembut. Seterusnya, menolong mereka sewaktu mereka ditimpa kesusahan dengan hati yang ikhlas seperti memberi bantuan keuangan. Yang terakhir, menggembirakan hati mereka dan memberi kata-kata semangat ketika mereka berduka. Berikut adalah kepentingan berbuat baik kepada ibu bapa. Pertama, mendapat keberkatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan penyayang. Yang ketiga, melahirkan keluarga yang bahagia. Yang terakhir, menjadi sebab kepada anak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada usaha dan tindakan untuk berbuat baik kepada ibu bapa semasa hayat dan selepas kematian mereka. Kita pergi kepada semasa hayat mereka. Antaranya yang boleh kita lakukan, berbuat baik kepada mereka dalam segala urusan. Yang kedua, menghormati dan sentiasa menjaga nama baik mereka. Yang ketiga, berbakti dengan ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab. Contohnya, membantu dalam urusan kerja rumah. Yang keempat, sanggup mengorbankan harta benda demi kebahagiaan mereka. Jadi, sama-samalah kita amalkan cara-cara ini sebagai contoh dalam kehidupan kita, dalam usaha kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Baiklah, kita pergi kepada usaha dan tindakan yang boleh seorang anak lakukan selepas kematian ibu bapa, iaitu yang pertama, berdoa untuk kesejahteraan mereka. Selepas solat, kita mestilah sentiasa berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Yang kedua, menziarahi kubur mereka. Yang ketiga, menghubungkan silaturahim dengan sahabat handai mereka. Yang terakhir, melaksanakan janji yang mereka buat semasa hidup.